يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني اللهم اهدنا وسددنا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama menunaikan salat tarawih secara berjemaah, dan alhamdulillah kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan Ramadan untuk hari yang ke-6 dan meneruskan solat tarawih pada malam yang ke-7. Tuan-tuan, di UAE ni dia ada sistem email. Sistem email dalam UAE ni antara yang konsistennya, kalau sekiranya ada kematian baru, ada sampai message of condolence. Ada. Sepanjang Ramadan saya kira dekat 10 orang dah. Sama ada ayah kepada staf ataupun mak kepada staf. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas, dan kita berdoa kepada Allah kita akan dapat meneruskan Ramadan pada kali ini sehingga akhirnya. Amin insya-Allah. Dan tuan-tuan, kita dah masuk pada malam yang ke-7, dan saya kira tazkirah berkaitan dengan fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan dah biasa disentuh oleh ustaz-ustaz sebelum ni. Jadi saya ambil kepakaran saya lah. Nak kata pakar tu tak juga, kepandaian saya. Dan pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita berbeza dengan malam-malam lain ataupun bulan-bulan lain. Mood kita untuk membaca Al-Quran tidak seperti pada bulan Ramadan. Jadi apa salahnya kalau pada bulan Ramadan ini kita bukan sakat baca Al-Quran, tapi kita ambil inisiatif untuk memahami Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini, malam besok dan juga malam lusa, saya akan menghuraikan serba ringkas kandungan juzuk-juzuk pada malam tersebut. Contoh malam ni kita baca, kita berada pada malam yang ke-7, dan alhamdulillah saya baca tadi pun juzuk yang ke-7, sebahagian ayat pada juzuk ke-7, dan insya-Allah huraian saya pun tuan-tuan akan berkisar pada juzuk 7. Jadi kalau tuan-tuan ada smartphone, ada translation, boleh buka supaya kita boleh sama-sama berkongsi ya. Okey, surah juzuk 7 ni tuan-tuan terdiri daripada 2 surah, iaitu 1/4 yang terakhir surah Al-Maidah, dan seterusnya surah Al-An'am. Okey tuan-tuan, kalau nak ulas semua juzuk 7 ni, jawab dia pagi besok tak habis. Jadi kita ambil pick ayat-ayat yang kita rasakan perlu sahaja. Timing nak kena letak. Normal kata pukul 10.30. Okey, ada translation tuan-tuan. Boleh belik-belik boleh ambil kongsi-kongsi. Okey, rakaat pertama Isyak tadi saya bacakan ayat 82 surah Al-Maidah, yang mana Allah Ta'ala mula daripada ayat 82 sampai 86 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala puji Nasrani. Dan kalau baca pada asbab nuzul ayat ni, ayat-ayat ini diturunkan memuji An-Najashi dan juga para ulama yang berada bersama-sama beliau. Cerita ayat 82 sehingga 86 diturunkan ini berdasarkan sirah ataupun riwayat, diturunkan pada hijrah muslimin ke Habasyah untuk kali kedua. Pada kali pertama, hijrah muslimin ke Habasyah ni tuan-tuan berlaku sebelum pengislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi apabila mereka berada dalam lebih kurang belasan orang berada di Habasyah, mereka dapat khabar berita mengatakan orang kafir Quraisy di Mekah sudah memeluk Islam. Berikutan sujudnya Quraisy bersama-sama dengan Rasulullah setelah Rasulullah membacakan surah An-Najm. Kalau kita buka dalam juzuk 27, Allah Ta'ala sebut surah An-Najm ni susun atur ayatnya menyentuh perasaan. Walaupun yang mendengar tu musyrikin, akhirnya mereka tidak dapat menahan diri mereka sujud kepada Allah pada ayat terakhir. Kenapa kalau kita baca surah An-Najm, pada ayat terakhir tu ada sujud tilawah. Tetapi dikata berita mengenai kafir Quraisy yang sujud bersama Rasulullah tersebar sampai ke Habasyah, dan mereka pun pulang ke Mekah dengan tanggapan musyrikin Quraisy sudah memeluk Islam. Tapi sebenarnya tidak. Ada cerita lain sebenarnya di sebalik tu. Kalau baca dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala sebut ataupun ada riwayat-riwayat yang tambah oleh musuh Islam. Dia kata Nabi tersilap mendengar ayat-ayat yang dicampakkan oleh
syaitan. Jadi Nabi baca ayat tu yang memuji 3 berhala yang dipanggil gharaniq. Jadi berikutan Nabi baca tu, Nabi puji 3 berhala ni, tanpa Nabi sedar itu sudah kita kata campakan syaitan dalam bacaan Al-Quran. Jadi berikutan tu kafir Quraisy dengar Nabi puji berhala-berhala mereka pun sujud. Itu riwayat yang palsu. Jadi kalau kita dengar, kita baca ada cerita Nabi baca Al-Quran, kemudian diselit masuk oleh iblis ataupun syaitan dengan 2 patah ayat yang palsu, itu cerita betul. Sebenarnya mereka sujud kerana mereka tidak dapat menahan diri kerana kehebatan susun atur surah An-Najmu. Itu kalau baca dalam riwayat yang sahih lah. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat 82 sehingga 86 berlaku selepas hijrah yang kedua. Apabila umat Islam hijrah ke Habasyah untuk kali kedua, kafir Quraisy telah menghantar 2 orang wakil, Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amr bin Al-As, untuk menghasut An-Najasyi supaya menghantar kembali muslimin yang berlindung ataupun mendapat suaka politik daripada An-Najasyi di Habasyah. Jadi Amr bin Al-As telah mengapi-apikan An-Najasyi. Dia kata orang yang berhijrah ke negeri kamu ini telah mengutuk ataupun mengata sesuatu yang tidak sesuai, tidak elok kepada Isa bin Maryam. Jadi berikutan tu An-Najasyi sebagai raja yang adil dipanggil wakil muslimin pada masa itu Ja'far bin Abi Talib. Dia bertanya, macam mana pendapat Rasulmu ataupun lelaki yang kamu anggap sebagai Rasul di Mekah itu berkaitan dengan Isa bin Maryam. Jadi Ja'far bin Abi Talib pun membaca ayat-ayat daripada surah Maryam. Dibaca habis cerita, kemudian selepas ayat itu dibacakan, An-Najasyi dan juga kita kata pendeta-pendeta yang bersama-sama dia menangis terharu kerana menyedari memang apa yang dibacakan oleh Ja'far itu adalah wahyu yang benar, seperti mana wahyu Injil itu sendiri. Itu kalau kita perhati asbab nuzul ataupun kenapa ayat 82 sehingga 86 surah Al-Maidah di awal juzuk 7 ini diturunkan. Seterusnya tuan-tuan, ayat 87. Ayat 87 ni cerita 3 orang sahabat Nabi. Kalau banyak riwayat, tapi saya ambil satu riwayat. 3 orang sahabat Nabi pergi bertemu atau buat interview isteri-isteri Rasulullah. Dia kata macam mana keadaan Rasulullah, kehidupan Rasulullah sehari. Jadi selepas mereka dapat maklumat, mereka buat conclusion. Dia kata aku tidak akan berkahwin. Kalau Rasulullah berkahwin, aku tidak akan berkahwin. Kenapa? Rasulullah itu seorang manusia yang maksum. Orang kedua pula kata, aku tidak akan tidur malam, aku akan qiyam, mengisi malam dengan ibadat. Kemudian orang yang ketiga pula kata, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku hanya akan berbuka pada hari-hari yang diharamkan puasa. Berikutan peristiwa itu, Nabi naik ke mimbar. Nabi berkata, aku orang yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berkahwin, aku berbuka, aku berpuasa, aku tidur dan aku juga beribadat. Lepas tu Nabi kata hadis yang popular, kita tahu hujung tu kan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi cerita dia sebelum tu ada cerita dia, interview 3 orang sahabat. Dan berikutan itu juga Allah turunkan ayat 87 ni. Tengok Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kamu mengharamkan, tayyibati ma halallahu lakum, apa benda-benda baik yang Allah dah halalkan kepada kamu, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi berikutan itu sahabat tadi pun mereka dah bersumpah. Dia kata, demi Allah aku takkan ni, demi Allah aku takkan ni. Jadi penyelesaian kepada sumpah mereka apa dia? Turun pula ayat yang ke 89. Ayat 89 tu Allah Ta'ala mengajar ataupun memberi panduan kepada umat Islam, khususnya dalam cerita tadi 3 orang sahabat tadi tu yang bersumpah. Allah kata, sumpah kamu yang dikosakkan betul oleh hati kamu, kalau kamu langgar perlu bayar kafarah. Kafarah dia apa? Disebut pada ayat yang ke-89, kena bagi makan 10 orang miskin ataupun bagi pakai. Kalau tak ada juga kena merdekakan seorang hamba ataupun puasa selama 3 hari. Fasiyamu 3 ayyam. Itu ayat 89. Ayat 90. Ayat 90 tuan-tuan, 90 91 adalah
ayat terakhir yang Allah turunkan mengharamkan sama sekali arak dan juga judi. Arak, judi dan juga tenung nasib. Dan kita tahu arak judi ini diharamkan oleh Allah Ta'ala melalui 4 peringkat. Peringkat pertama, Allah kata pada anggur, pada kurma tu ada rezeki yang baik, ada benda yang memabukkan. Kemudian seterusnya peringkat kedua, Allah kata mereka tanya kamu Muhammad tentang arak dan juga judi. Katakan kepada mereka ada manfaat, ada dosa, tapi dosa yang lebih besar. Kemudian peringkat ketiga, Allah kata jangan kamu dekati sembahyang kalau kamu mabuk. Dan dalam setiap peringkat ni, satu peringkat ke satu peringkat, sebelum diharamkan sama sekali arak, kita kata jumlah sahabat Nabi yang meminum arak dan juga berjudi makin kurang, makin kecil. Kenapa? Mereka nak menjaga kesempurnaan iman. Dan akhirnya bila dah makin kecil, orang pun dah makin tak mahu pada arak, barulah Allah turunkan ayat yang ke-90 ni, mengharamkan arak dan judi sama sekali. Okey, tengok ayat yang ke-93. Ayat 93 ni tuan-tuan, nak cerita level kefahaman sahabat Nabi. Walaupun kita kata mereka ni sahabat Nabi, ada juga yang tak berapa nak faham agama. Contoh ayat 93 mengikut sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Cerita dia masa zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Masa tu Qudamah bin Mad'un dilantik sebagai governor di Bahrain. Kemudian dia minum arak. Tapi saya cakap terang, riwayat ni pun saya tak berapa puas hati, sebab Qudamah bin Mad'un ni masuk kategori sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar. Jadi adalah mustahil untuk dibuat benda macam tu. Tapi tak apa. Nak cerita kisah ni. Qudamah minum arak, kemudian didakwa bawa masuk jumpa dengan Umar. Umar kata aku nak sebat kamu 80 kali sebat. Lepas tu Qudamah berkata kalau aku minum arak sekalipun tak jadi masalah. Sebab apa? Dibaca ayat 93. Tengok dia kata apa? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun. Tidak menjadi dosa bagi orang yang beriman, beramal soleh, fima ta'imu, pada apa hak mereka makan dahulu. Idza mattaqau, bila mereka dah bertakwa hari ni, wa amanu, beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal soleh, thumma taqaw wa amanu, sampai habis ayat. Dia kata sebenarnya kalau berdasarkan pada ayat ni tak menjadi dosa pada aku, padahal aku minum makan sebelum ni, asalkan hari ni aku jadi baik. Jadi dia tengok pada zahir ayat ni, literal pada ayat 93. Dan Sayyidina Umar pada masa tuan-tuan tergamam, tak boleh kata apa. Lepas tu Sayyidina Umar minta bantuan. Ada siapa-siapa tak boleh tolong jawab kepada Qudamah ni, hujah dia. Lepas tu katanya Abdullah bin Abbas, pakar tafsir, dia kata ayat ni turun, cerita dia begini. Let's say ayat 90 turun ayat mengharamkan arak tu, turun hari Isnin, haram sama sekali. Sahabat Nabi berkata, Rasulullah semalam saya baru minum arak. Macam mana? Hamzah yang sudah syahid dalam perang Uhud, dia pun minum arak juga. Macam mana? Jadi berikutan itu Allah pun turunkan ayat ni, tidak menjadi dosa lagi kepada orang beriman pada apa hak mereka minum sebelum pengharaman arak ni. Asalkan hari ni dah buka buku baru, tinggal sama sekali. Itu baru betul konteks sebenar ayat ni. Jadi istidlal yang digunakan oleh Qudamah tadi tak betul. Cuma riwayat tu tuan-tuan, saya pernah rujuk lah seorang kita kata profesor hadis di UAE, Dr. Abu Laith. Dia kata riwayat ni ada penjelasan tersendiri, tapi saya rujuk seorang lagi, Dr. Sayuti, geng-geng Dr. Asri ni, dia orang hadis. Dia kata kadang-kadang riwayat-riwayat dalam kitab tafsir kita kena nilai balik kesahihan dia. Sebab apa? Antara benda yang sukar untuk diterima adalah Qudamah bin Mad'un tu, kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, senarai sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar, dia salah seorang. Dan sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar ni kedudukan yang tinggi. Contoh cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Mumtahanah juzuk 28, bila Nabi buat perancangan untuk kita kata buka kota Mekah sekian hari bulan, Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis surat secara rahsia. Dia hantar melalui seorang hamba wanita. Dia kata pergi ke Mekah, bagi surat ni kepada saudara mara aku di Mekah. Dan dengan kita mukjizat Nabi, Jibril bagi tahu Muhammad ada seorang wanita bawa surat ni, kamu kena cross. Kalau tidak, kita kata perancangan kamu untuk menakluki Mekah sekian hari bulan akan terganggu. Jadi Nabi hantar Miqdad, Sayyidina Ali, siapa seorang lagi, Wahsy sebenarnya.
Pergi cross. Dan Sayyidina Ali berjaya ambil surat tu, balik ke Madinah jumpa tunjuk ke Nabi. Nabi buka surat tu ada signature Hatib. Jadi bila Hatib dipanggil, Umar keluar pedang, bak aku sembelih. Biar aku sembelih. Lepas tu Nabi kata, "Wa ma yudrika ya Umar?" Kamu tahu apa Umar? Dia kata Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah ahli Badar. Untuk ahli Badar Allah Ta'ala kata, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum," atau kama qala. Allah kata, buatlah apa saja, aku dah ampun dosa kamu. Jadi ayat hadis Nabi tadi tu bukan nak cerita beri lesen besar untuk apa kita kata orang yang terlibat perang Badar ni buat apa saja, tapi nak cerita mustahil mereka munafik. Mustahil mereka boleh melakukan sesuatu yang tak betul, bercanggah dengan Islam untuk kepentingan peribadi. Jadi Nabi tanya kenapa? Hatib berkata, "Aku bukan kufur selepas Islam ya Rasulullah, tetapi aku risaukan keselamatan saudara mara aku di Mekah." Jadi berikutan tindakan Hatib itu turun ayat surah Mumtahanah, juzuk 28 tu ayat pertama, kedua, ketiga. Tuan-tuan boleh rujuk sini ya. Seterusnya ni kita cerita pasal apa? Ayat 100. Ayat 100 ni menarik. Bila berikutan pengharaman arak tu ada seorang Arab Badui ni. Dia sebelum arak diharamkan, ini mengikut sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi. Dia kata sebelum arak diharamkan, si fulan tadi, orang Arab Badui ni, dia punya bisnes utama dia arak. Memang dia main supplier di Madinah. Jadi berikutan turun ayat ni, bisnes dia lingkup lah. Jadi dia pun jumpa Rasulullah. Dia kata, "Boleh kita Rasulullah, kalau sekiranya aku jual juga arak, tapi sebahagian kecil daripada duit tu aku bersihkan dengan cara sedekah ke apa semua sekali." Jadi berikutan itu turun ayat 100 ni. Allah kata, "Qul," kata ke Muhammad, "la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah Muhammad, tak sama yang buruk, yang kotor dengan yang baik, walaupun banyaknya buruk itu menarik perhatian kamu. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah ya ulil albab, wahai orang yang berakal, la'allakum tuflihun. Jadi turun ayat ni langsung dia kata tak boleh sama sekali. Sebab tu tuan-tuan, arak ni dia punya saham tu kena habis. Tukang bancuh, tukang tuang, tukang bawa dan sebagainya. Okey, seterusnya ayat 101. Larangan bertanya. Tak tanya nak tahu macam mana? Tengok ayat ni. Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, "la tas'alu an asya'," jangan kamu tanya kepada Nabi tentang sesuatu, "in tubdalakum," kalau diterangkan kepada kamu, "tasukum," akan menyusahkan kamu. Jangan tanya. Jadi ayat ni kita kena ingat turunnya zaman Nabi, masa wahyu tengah turun. Jadi katakanlah seorang sahabat kata, "Rasulullah, apa sekian?" Nabi jawab, berikutan jawapan Nabi itu, hukum itu jadi wajib. Susah habis segala orang. Dan cerita yang sama kalau kita boleh faham, cerita lembu zaman Nabi Musa yang nak disembelih. Sama lah tu. Jadi ayat ni konteks dia zaman Nabi. Adapun sekarang tanya untuk memberi kefahaman ataupun mendapat kefahaman, itu amat dituntut. Jadi ayat ni kalau kita baca 101 ni, katakanlah ustaz tengah ceramah, ustaz tu kelentong lah. Kita pun tanya soalan nak tahu. Ustaz tu kata, "la tas'alu an asya'a in tubdalakum." Tak betul. Kenapa ayat ni wahyu sudah terputus dan ayat ni cerita dia zaman Nabi. Kenapa ada orang datang jumpa Nabi, "Rasulullah, mana unta aku hilang?" Kata, "Ayah aku kat mana sekarang?" Nabi kata, "Ayah aku neraka." Tanya soalan-soalan macam tu. Seterusnya 103 bid'ah ni. Bid'ah orang Arab jahiliah, bukan tahlil. Ma ja'alallahu min bahirah, Allah tak pernah pun mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, ham. Dia ada 4 jenis. Dia 4 jenis ni ada, kita kata unta-unta, ada kambing, yang direka oleh orang kafir Quraisy ni, orang Arab jahiliah, tanpa ada asas atau basis dalam agama. Contoh, dia kata unta tu kita namakan sekian. Sebab apa? Dia sudah membuntingkan unta betina 10 kali. Bila dah bunting unta betina, dikerjakan oleh unta jantan 10 kali, pangkat dia pun naik. Jadi dia tak boleh disembelih, tak boleh ditinggal, ditunggang, dibebaskan begitu saja. Ada satu pula dia kata, "Aku bernazar, kalau aku pergi berdagang ke Syam, balik selamat, unta aku ni aku nak wakaf untuk berhala."
Jadi dia pergi balik selamat, unta tu pun tak boleh usik dia. Sedangkan asalnya unta ataupun kita kata apa, kambing baby itu halal dimakan. Ini dipanggil bid'ah yang dibuat oleh kafir Quraisy. Siapa yang buat ni tuan-tuan? Kalau baca dalam riwayat seorang kita kata dia ni macam pelopor ataupun kita kata ketua ataupun bapa kepada kabilah Kinanah, tak silap saya. Namanya Amr bin Luhai. Cerita Amr bin Luhai ni tuan-tuan, Nabi dia ni orang pertama yang bawa masuk berhala, yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Dia juga orang pertama yang mencipta bid'ah ni. Amr bin Luhai ni tuan-tuan sekali, Nabi tengah semayang gerhana. Habis semayang gerhana, Nabi kata, aku nampak Amr bin Luhai tengah duk eret usus dia dalam neraka. Kenapa? Dia lah orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Jadi soalan ni macam Nabi boleh nampak tengah semayang? Nabi tengah semayang, Nabi nampak. Tak ada persoalan sebab dia Nabi. Adapun kita ni kalau bukan Nabi, kita hanya boleh mendakwa, tetapi benda tu bukan pasti. Kenapa setengah orang sufi contoh, dia kata hadis ni dhaif, tapi aku nampak di Lauh Mahfuz. Dia mendakwa dia nampak. Tak ada siapa pun boleh sahkan benda tu. Sama juga satu hadis yang menarik sebab apa musim Maulid yang terbaru lah, orang duk tanya saya, betul ke Ustaz Rasulullah ni tak ada bayang? Dengar tak? Rasulullah tidak berbayang. Ada ustaz-ustaz keluar dalam TV, dia kata antara khususiyat atau dia kata khususiyat ni kelebihan Rasulullah, antaranya Rasulullah ni tidak berbayang. Betul ke tidak? Saya kata tak tahulah. Jadi sebab research sikit. Bila buat research sedikit, rupanya riwayat yang kata Rasulullah tak berbayang ni datang daripada seorang lelaki namanya Al-Hakim Tirmizi. Orang berkata, oh Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Sebenarnya Al-Hakim Tirmizi ni bukan Imam Tirmizi Sunan Tirmizi tu, tapi Hakim Tirmizi ni adalah orang sufi, dan dialah juga orang yang mendakwa cop khatamun nubuwah tu. Rupa dia sekian-sekian. Saya ada kopi gambar tadi saja nak prepare. Punyalah khurafat mana tadi? Ni lebih kurang. Kalau siapa nak kopi boleh. Dia kata cop khatamun nubuwah. Cop khatamun nubuwah ni atas belakang Nabi ni, gini rupa dia. Sedangkan kalau baca dalam riwayat yang sahih, cop atas belakang Nabi itu sekadar kita kata macam telur burung merpati atas belikat Nabi. Dan cerita apa, contoh Salman Al-Farisi, bila dia sampai ke Madinah, dia pernah jumpa dengan pendeta ataupun rahib Nasrani sebelum tu yang mendidik dia. Dia kata, kau akan jumpa Nabi akhir zaman ni dekat dengan zaman kamu, dia ada 3 tanda. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Dan yang ketiga, atas belikat dia ada cop sekadar bulat macam tu. Kemudian Salman Al-Farisi, bila Nabi hijrah ke Madinah, dia ambil kurma sebekas, dia bagi, aku sedekah kepada kamu. Nabi tolak ke tepi, tak makan. Second time dia aku hadiah kepada kamu, Nabi ambil. Dia kata 2 dah kena. Jadi dia nak pastikan yang ketiga ni, ada kematian di Madinah. Lepas tu Nabi tengah menguruskan jenazah, dia pun pergi ke belakang Nabi, dia pusing, dia tengok belakang Nabi. Nabi perasan Salman nak tengok. Nabi buka kain belikat dia tu, kain yang letak di bahu, nampak Salman tu pergi khabar peluk Islam. Sekadar itu saja riwayat. Adapun si Hakim Tirmizi, dia kata benda ni, ini rupa dia. Cuma yang sedih lagi tuan-tuan, dia ada dakwaan dia tu. Dia kata menurut mafhum hadis yang dipindahkan daripada Imam Tirmizi, ni salah ni. Sesiapa melihat khatamun nubuwah dalam keadaan berwuduk pada waktu subuh, nescaya dipelihara oleh Allah akan dia hingga ke petang. Nabi ajar bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca doa tu. Tak payah baca. Kenapa baca doa tu? Nak kena hafal, nak kena faham. Tak payah. Ambil wuduk, letak di dinding, tengok aja. InsyaAllah selamat sampai ke petang. Kemudian pada waktu maghrib, selamat sampai ke pagi. Ketika nak musafir, jadilah dia sepanjang perjalanan berkat dan selamat. Tengok tak payah baca subhanallazi Allahumma antas sahibu fis safari, tak payah. Ni lagi best. Yang keempat, siapa yang mati dalam tahun tersebut, mati dalam iman. Macam apa?
Alibaba punya lapuk Okey, sesiapa yang menjadikan lukisan khatamun nubuwah ni akan perhiasan dipelihara Allah baginya daripada penyakit taun, wabak, dan tak mati melainkan mati dalam iman dan dimasukkan syurga dalam hisap. Mudah kan tuan-tuan, beli benda ni, buat letak di dinding, selamat. Ini bahaya khurafat Siapa duk canang cerita ni? Hakim Tirmizi. Dan Hakim Tirmizi tu jugalah yang menceritakan Rasulullah tidak berbayang. Okey, balik pada cerita tadi tu. Saya buka jumpa dalam Sunan Abu Dawud, lepas tu dalam Musnad Ahmad ada dua hadis situasi yang berbeza yang menunjukkan Nabi ni manusia biasa dan juga berbayang. Dalam satu riwayat, Nabi tengah sembahyang dengan sahabat dia, tiba-tiba Nabi langkah ke depan macam angkat tangan nak petik sesuatu, kemudian turun, duduk sekejap tengah sembahyang macam tersentak nak undur ke belakang tapi tak ada. Lepas sembahyang, sahabat tanya, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, tadi aku baca ayat-ayat berkaitan dengan syurga, Allah buka hijab, jadi aku nampak syurga, aku nak petik buah syurga. Kemudian aku tengah sembahyang lagi, aku baca ayat berkaitan dengan azab, aku nampak api neraka menjulang-julang, sehingga jelas padaku bayangku dan bayang kamu. Hadis Nabi sebut bayang aku. Itu riwayat yang pertama yang kata Nabi ni ada bayang. Riwayat yang kedua, saya tak pasti ini masa umrah qada ke ataupun haji wida. Nabi bawa isteri antaranya Aisyah, Zainab binti Jahsh dengan Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni anak kepada kepala Yahudi Madinah yang jahat, Huyai bin Akhtab. Tapi Safiyah ni kahwin dengan Nabi lah. Masa dalam perjalanan tu, unta Safiyah ni sakit. Nabi bagi tahu dekat Zainab, Zainab, kamu ada unta lebih, bagi pinjam dekat Safiyah. Lepas tu Zainab pun buat hal lah, dia kata nak bagi ke si Yahudi tu. Jadi berikutan statement Zainab tu, Nabi marah dan Nabi tak tegur Zainab, katanya berapa bulan. Sehinggalah pada satu hari, dah lama Nabi tak balik, Zainab dia kata dia terpaksa lipat tilam biasa dia tidur dengan Rasulullah di rumah masing-masing. Kemudian satu hari dia kata, aku duduk di rumah ni, tiba-tiba dia kata, aku perasan ada seorang di belakang nampak bayang. Dia pusing ke belakang daripada Rasulullah datang. Jadi dua riwayat ni kalau baca tak sampai pada martabat sahih pun, tetapi sekurang-kurangnya ada sandaran daripada kitab hadis berbanding riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak ada bayang. Tapi kalau geng-geng sufi memang dia canang, dia kata dalam kitab sekian. Masalah yang khususiyat ataupun kelebihan Rasulullah ni, kalau kita nak sandarkan kepada Nabi, mesti bersandarkan sumber yang sahih lah. Kenapa kita takut Rasulullah ni satu hari nanti apabila dipuja melebihi kadar yang sepatutnya, akan jadi macam pemujaan Kristian kepada Nabi Isa alaihissalam. Okey tuan-tuan, kemudian kita ambil beberapa ayat pilihan dalam surah Al-An'am, surah berikutnya. Surah Al-An'am, tengok ayat 50. Al-An'am 50. Okey, Allah kata, ini ayat ni cerita Allah Ta'ala suruh. Dia gini tuan-tuan, kalau baca surah Al-An'am, dalam tafsir dia sebut, dalam surah Al-An'am ni banyak lafaz yang digunakan oleh surah ni adalah lafaz secara talqin. Talqin ni kalau ikut sebenarnya, ajar budak-budak bercakap. Adik tak pandai mengaji, sebut bismi, dia pun bismi, ajar. Dan talqin dimasukkan dalam uslub ataupun gaya bahasa surah Al-An'am. Kalau kita perhati ayat surah Al-An'am, banyak Allah mulakan qul, katakan Muhammad, ini bahasa aku, kamu ikut bahasa ni. Qul. Tengok ayat ni, Allah kata qul, katakan Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak memiliki khazanah kekayaan Allah, wala a'lamul ghaib, aku tak tahu perkara ghaib. Jadi Nabi sendiri pun tuan-tuan tidak mengetahui perkara ghaib. Jadi kalau sekiranya ada manusia yang mendakwa dia mengetahui perkara ghaib, ni kena beringat. Ataupun dia tidak mendakwa dia tahu perkara ghaib, tapi seakan-akan dia kata dia tahu perkara ghaib, ni kena beringat. Antara contoh lah, saya cukup tak setuju lah tu saya kena sebut ni. Dalam bulan 2 tahun lepas ke tahun ni ada seorang ustaz keluar di TV, dia kata nama-nama jin
Kalau siapa-siapa anak-anak ada nama ni boleh dapat penyakit misteri. Kemudian dia sebut tu, dia kata berdasar pengalaman saya merawat pesakit di klinik saya dapati, dia kata pesakit-pesakit yang dapat sakit misteri, nama-nama dia mesti ada kaitan dengan nama Najwa, Batrisya, Arisha, Zakwan. Dia kata tu ni nama jin semua ni. Dia kata nama jin. Dia kata benda ni boleh menarik jin, dia kata, dan dapat penyakit misteri. Riuh dalam Malaysia tu. Orang pun tanya Ustaz Zaharuddin, Ustaz Zaharuddin pun tak ada jawab. Dia pun refer kepada Ustaz Aizam, orang akidah. Aizam kata tak pernah dengar. Tanya Ustaz Khairuddin Aman Razali, pun biasa juga merawat ni, tak pernah dengar. Tak puas hati, Ustaz Zaharuddin kontak dengan Datuk Haruddin. Datuk Haruddin orang alim jawab macam mana? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad dan surah An-Naml, tak ada siapa yang tahu perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Dan kalau baca dalam tafsir ayat tadi tu, dia dua berganding. Tuhan tahu perkara gaib, makhluk tak tahu perkara gaib. Dan perkara gaib ni, tengok ayat 59, Allah Ta'ala sebut lagi contoh perkara gaib yang hanya diketahui oleh dia. Jadi kita jangan ceroboh benda ni. Jadi statement Ustaz tadi tu, dia kata berdasarkan pengalaman kita tak boleh menjangkau perkara gaib. Kalau sekiranya kita nak share juga dengan orang, bukan di TV, secara tertutup, itu pun masih boleh menimbulkan fitnah. Dan saya dapat sumber daripada Yakin, orang berderet pergi dekat JPN nak tukar nama sebab statement tadi tu. Ustaz ni bahaya, Kelantan pun orang percaya. Ni hak semalam tengok dalam metro semalam, air terapi guna sarang anak-anak. Ni power semua ni. Dia pakai anak-anak hafiz Al-Quran. Saya dia kata selain itu air dirawat dengan kaedah nanohydronium serta mengandungi candawan ajaib, kulat susu harimau, kemenyan Mekah, sarang anai-anai yang sudah makan 22 juzuk ayat Al-Quran, air zam-zam dan air hujan malam Jumaat 10 Muharram. Maksudnya dia tunggu, disimpan air hujan malam Jumaat 10 Muharram. Berapa tahun? 10 tahun disimpan. Ini antara benda-benda yang kita kata tak bertanggungjawab lah. Okey, tengok ayat 59. Ayat 59 ni mutlak kuasa Allah mengetahui perkara gaib ni. Allah kata wa indahu, di sisinya, mafatihul ghaib, kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sahaja. Dan mafatihul ghaib ni, kalau ulama tafsir bincang, dia kata dijelaskan Allah dalam ayat terakhir surah Luqman, ada 5. Allah tahu bila kiamat, Allah tahu bila hujan nak turun, Allah tahu apa dalam kandungan, Allah tahu apa nak dilakukan besok, dan Allah tahu di bumi mana kita akan mati. Dan kalau siapa-siapa mendakwa menceroboh 5 ni, hukum dia kafir. Macam kita kata dalam kandungan scan, itu bukan ghaib lagi dah. Kenapa? Dah ada petunjuk. Cuba anak kita bawa akad nikah, saya terima nikahnya, kita pun bawa anak kita yang perempuan pergi scan, boleh tak? Tak boleh. Jadi bila dah ada dalam kandungan tu something, itu bukan ghaib lagi. Itu ghaib pada mata kita, tapi berdasarkan ilmu manusia, teknologi, bukan ghaib lagi. Sama juga ramalan cuaca, hujan nak turun. Cuba cek tarikh ramalan cuaca 14 hari bulan 7 2015, hujan tak di Ampang ni? Tak boleh. Jadi yang dimasukkan ghaib tadi itu adalah benda yang semenjak azali lagi. Okey, seterusnya ayat 54. Ayat 54 ni bagus. Ni sekarang ni Syiah ramai duk menyerang sahabat Nabi. Ayat 54 ni okey, ayat 52. Ayat 52 ni tuan-tuan, kita bangsawan, golongan bangsawan Quraisy, dia bagi syarat kepada Nabi, kalau sekiranya kamu nak supaya kami masuk Islam, kamu kena usir
tolak ke tepi ataupun buat majlis yang berbeza di antara kami dengan para sahabat kamu yang miskin tu. Kenapa kami tak setaraf dengan mereka? Jadi berikutan permintaan kita kata bangsawan Quraisy ni, Allah turunkan ayat 52 ni. Allah kata wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir Muhammad orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan juga petang. Dia dua kali tuan-tuan dalam surah Al-An'am sekali dan surah Al-Kahfi sekali Allah Ta'ala turunkan ayat yang seakan-akan sama. Kemudian di sebalik itu bukan setakat Nabi dilarang mengusir sahabat-sahabat Nabi ni. Tengok ayat 54. Nabi diarahkan kalau jumpa dengan mereka ni ucapkan salam terlebih dahulu. Nak cerita kemuliaan para sahabat ni. Tengok ayat 54. Allah kata wa idza ja'aka, bila datang kepada kamu alladzina yu'minuna bi ayatina, orang yang beriman kepada ayat kami. Siapa? Hak. Kita kata sahabat-sahabat tadi tu. Faqul salamun alaikum. Ucapkan dahulu sejahtera ke atas mereka. Dan selepas ayat ni diturunkan, tiap kali Nabi jumpa sahabat-sahabat dia hak miskin, Nabi kata segala puji bagi Allah yang menjadikan di kalangan umat aku ni orang yang aku diarahkan mula bagi salam kepada mereka. Jadi kesimpulan dia, material bukan kayu ukur untuk menentukan mulia ataupun tidak seseorang itu. Okey, ayat 68. 68 ni kalau kita berada bersama-sama dengan orang yang tengah mencela agama, apa kita kena lakukan? 68. Ini pun cerita berlaku zaman Nabi di Mekah ni. Kenapa kafir-kafir Quraisy ni biasanya mereka duduk, mereka akan persendakan agama. Ayat 68 surah Al-An'am. Jadi Allah kata wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, bila kamu melihat orang yang tengah mencaci ayat-ayat kami, fa'arid anhum, kamu kena tinggalkan mereka, hatta sehingga la yakhudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka berbincang dalam perkara lain. Jadi yakhuduna fi ayatina ni ulama tafsir kata boleh jadi tengah mencaci. Contoh kita duduk dengan bukan Islam tengah kutuk Islam. Kita ada dua pilihan, sama ada betulkan dia ataupun tinggalkan dia. Kalau kita mampu betulkan dia, tapi kalau kita betulkan dia macam tak jalan, kita tinggalkan. Ataupun setengah ulama tafsir kata orang yang tengah kita kata mentafsirkan Al-Quran tu dengan cara tak betul, sesat. Dia duduk, dia baca Al-Quran, dia pun kata ayat ni sekian-sekian. Kita tahu apa yang disebut oleh dia itu salah. Jadi pada masa itu kita ada dua pilihan, tegur dia ataupun tinggalkan majlis tu. Sampai gitu sekali ya. Dan ayat ni pun diturunkan sekali lagi dalam surah An-Nisa. Okey tuan-tuan, yang terakhir ya. Yang terakhir tengok ayat yang ke 108. 108 surah Al-An'am, akhir juzuk 7 ni. Ini kata larangan provokasi. Tak boleh kita melakukan provokasi agama. Contoh yang berlaku itu hari sekumpulan pejuang ultra Melayu yang kononnya berjuang Islam lah, nak marah bila kerajaan Selangor, biarlah cerita politik, cerita lain. Bila kerajaan Selangor macam apa, seolah-olah macam bagi muka kepada geng-geng Hindu ni untuk buat kuil dia. Jadi geng-geng ultra Melayu ni konon-kononnya dia sembelih lembu, dia ambil kepala lembu, dia arak, dia letak depan SUK, dia pijak. Cuba kita orang ambil kalimah Allah tu, awak pergi depan kuil pijak, marah kita. Jadi tindakan itu betul ke tidak? Jawab dia haram. Kenapa? Ini dalil dia. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci, maki benda-benda yang disembah oleh orang lain selain daripada Allah Ta'ala tu. Akibat dia apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kerana kelak mereka akan mencaci balik Allah dengan penuh, kita kata, permusuhan tanpa mereka tahu siapa sebenarnya Allah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh menimbulkan aspek-aspek provokasi. Kenapa kita takut? Kita takut provokasi itu akan menyebabkan nama Islam makin buruk. Antara contoh, ini surau dekat rumah saya lah. Nasib baik saya ada dua surau. Satu surau dekat flat, satu surau yang selalu saya semayang. Satu malam saya balik dekat pukul 10 malam.
Lepas tu surau tu flat tu, bayangkan tuan-tuan, dua flat PPRT, dia ada 2 blok 16 tingkat. Lepas tu antara dua blok ni ada surau, dan surau ni dia biasa pakai speaker luar. Balik pukul 10 malam bunyi daripada sayup dengan terang, jarak 500 meter lebih. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Dengan suara tak sedap ni. Saya terkejut, saya masuk dalam rumah, tanya rumah saya kata lama dah tu, dekat setengah jam lebih. Tak tahu dia buat majlis apa, tapi bunyi. Kita andaikan contoh, katakanlah orang bukan Islam, dia nak berehat, tiba-tiba speaker surau tu mengganggu dia, sedangkan Islam tak suruh benda tu. Jadi menyebabkan dia jadi makin benci dengan Islam. Dan saya pernah berkonflik dengan SU surau masa saya baru masuk situ. Dia sembahyang subuh, speaker tu dia hala keluar, ceramah-ceramah agama pun dia hala keluar. Alasan dia kata nak bagi orang dengar. Saya kata kalau orang nak dengar ceramah, dia bukan duduk buka tingkap pintu dekat rumah, ada teh ke segelas, seokok sambil dengar ceramah. Dah logik nak dengar ceramah kena pergi ke surau, bukan duduk di pintu, duduk depan halaman rumah. Dah sama juga saya katakan gini, pasang kaset mengaji sebelum waktu semayang. Dan Al-Quran tu, adab Al-Quran tak lagi dijaga. Al-Quran tu Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Al-Quran dibacakan, kita kena dengar dengan penuh perhatian. Fastami'u tu listen, bukan hear. Wa ansitu, senyap. Jadi kalau kita pasang kaset mengaji dan kita tak pasti orang dengar ke ataupun orang senyap, kita dah bazirkan Al-Quran tu. Dan saya sebenarnya beranggapan benda ni betul. Sekali dalam majlis dengan Prof Kamal, lektor UAE, dia kata ada orang bagi cadangan kepada saya untuk bulan Ramadan, dia kata supaya menimbulkan suasana Al-Quran di UAE. Dia kata kita pasang kaset mengaji satu UAE office hour 8 sampai pukul 4. Lepas tu Prof Kamal kata tak boleh, salah dengan adab Al-Quran. Saya terkejut masa tu. Dia membacakan ayat tadi, huraikan, baru kita sedar rupanya selama ini tanggapan kita salah. Kata kalau sekiranya Al-Quran pun yang kita kata kalamullah tu tak boleh dibazirkan begitu saja, kok akan terganggu orang bukan Islam, menimbulkan provokasi agama, apatah lagi ya Hanana, ya Hanana. Ataupun seorang lagi anak murid saya cerita, dia kata hari Ahad dia nak rehat, dia accountant, kerja sibuk. Dia kata rumah dia di apartmen tu tingkat 1, dia kata ground level tu surau. Lepas tu dia kata makcik-makcik ni tengah berzanji. Berzanji pada hari Ahad pukul 9 sampai pukul 12. Pakai speaker luar dengan suara tak sedap ni, dia kata. Nah, itu antara contoh yang perlu kita ambil kira. Kita kena pastikan tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan fitnah kepada Islam. Rasa tuan-tuan cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung malam besok. Kita ambil malam besok juzuk 8. Tuan-tuan boleh bawa translation ataupun refer sendiri dalam smartphone tuan-tuan lah. Banyak isu-isu yang menarik boleh kita bincangkan bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.